Assalamualaikum, hi, welcome back to Eno Production YouTube channel. Video kali ni lain sikit. Walaupun aku nak share dengan korang lagi satu screen review. Tapi video kali ni aku akan buat dalam keadaan aku masih lagi dalam kuarantin. So bila cakap pasal kuarantin, korang tahulah kenapa. Aku tak nak cerita lagi pasal benda tu. Kalau korang nak tahu, korang tengok Instagram aku lah. Okay, aku nak share dengan korang pasal satu sitcom yang meletup pada tahun 2006. Okay, aku nak cerita pasal Friends dengan korang. Sebab baru-baru ni aku tengok diorang punya reunion. Selepas 17 tahun diorang punya sitcom habis dekat TV, finally diorang buat reunion. When I watch the episodes, I'm laughing out loud because you all make me laugh so hard. I know you know how big the show is. What you have given so many people is an experience of huge comfort. Oh my God! We felt like we had these friends. I love you guys so much. Aku nak cerita nanti pasal reunion tu. Sekarang ni aku nak cerita dengan korang pasal Friends. Friends ni dia on air sekitar tahun 1994 sampai 2006. So lebih kurang dalam 10 tahun dekat TV. Dan dia merupakan satu fenomena yang terjadi dekat dunia masa tu. Kalah BTS. Diorang sangat-sangat famous. And kalau tak silap aku, final episode dia dia mendapat tontonan lebih kurang dalam 56.2 juta view dekat TV. Kau bayangkan 56 juta orang tengok diorang kat TV, man. Okay, apa yang menarik pasal sitcom ni sebab dia introduce dekat korang yang sebenarnya kita ni ada dua family. Satu family yang we were born into lah. Family first kita lah. Kan? Mak ayah kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita semua. And then the second family is the family that kita pilih. Most of the time family kedua ni bukanlah bini nombor dua. Tapi family kedua dia macam kau punya kawan-kawan lah. Kau punya close contact, korang punya kawan-kawan rapat lah, korang punya kawan-kawan sekolah ke, kawan-kawan college, even kawan-kawan tempat kerja sendiri pun yang satu kepala dengan korang, yang masuk air dengan korang. Itu second family lah. Itu family yang kita pilih. Okay, dalam Friends ni dia ada 6 karakter. Dan setiap karakter tu dia mempunyai dia punya tarikan tersendiri. Dia orang punya, orang kata, punchline tersendiri. Masing-masing ada keunikan masing-masing. Dan aku rasa korang sendiri boleh relate dengan korang punya geng. Antara geng korang tu, siapa yang macam Phoebe, siapa yang macam Rachel, siapa yang macam Chandler, tu aku. Siapa yang macam Joey, siapa yang macam Ross, siapa yang macam Monica. So korang boleh relate lah sendiri. Nanti korang komen dekat bawah, korang bagi tahu aku siapa kawan-kawan korang yang macam karakter-karakter tu. Antara 6 orang tu, ada 2 orang antara 2 orang tu adalah adik-beradik. Ross dengan Monica. Diorang ni adik-beradik. Diorang ni selalu sangat bergaduh. Diorang ni sangat-sangat kompetitif dengan each other. Diorang berlawan antara each other untuk dapatkan affectionate daripada dia punya parents. Ross smoked pot in college. What? And Dad, you know that mailman that you got fired? Didn't steal your Playboys. Ross did. Yeah, well, Hurricane Gloria didn't break the porch swing. Monica did. Ross hasn't worked at the museum for a year. Monica and Chandler are living together. Ross married Rachel in Vegas and got divorced again. The Gallus ni, diorang lebih favouritekan dekat Ross. Tapi Monica ni dia ada cara dia sendirilah untuk tarik perhatian parents dia. Tu yang menarik lah pada aku. Dan kat situ juga dia menunjukkan bahawa hubungan abang dengan adik tu sangat-sangat kuat lah. Walau apa pun jadi, diorang tetap adik-beradik. Air dicincang takkan putus, man. Dekat situ juga dia menunjukkan yang even though korang rapat dengan korang punya kawan-kawan, korang punya second family, korang tak boleh lupakan korang punya hubungan, korang punya silaturahim dengan korang punya first family, which is korang punya siblings lah, korang punya adik-beradik, korang punya parents, korang punya atuk nenek and everything lah. Personally, aku rasa sitcom ni dia sangat-sangat bijak dalam menyusun dia punya growing up untuk setiap karakter. Sebab setiap karakter tu dia akan ada growing period dia masing-masing. Sebagai contoh, Rachel.
untuk diorang punya pilot episode, Rachel dia lari daripada majlis perkahwinan dia sendiri. Sebab apa? Dia realise yang dia tak cintakan husband dia. Dia punya future husband masa tu lah. And then dia lari, dia cari kawan baik dia masa sekolah, dia cari Monica. And then dari situ cerita tu berkembang. Dan Rachel juga, dia juga membesar, berkembang macam mana daripada dia seorang anak yang sangat-sangat manja, sangat-sangat dependent dengan parents dia sebab parents dia kaya, sampai dia boleh ada career sendiri, dia bekerja sendiri, dia ada duit dia sendiri, and end up dia ada anak. Dengan siapa dia ada anak, kau kena tengok lah. Aku bagi tahu lah, dia ada anak dengan Ross. Setiap karakter dia ada growing up masing-masing, dia ada growing period masing-masing. Dia akan membesar, dia akan matang mengikut event-event yang berlaku dalam life dia orang. Setiap benda yang dia orang lalui, setiap pengalaman yang dia lalui, dia orang akan belajar daripada experience tu dan membesar. Dia akan menjadi lebih matang daripada yang semalam. Dalam sitcom ni juga, dia orang akan lalui macam-macam benda. Masing-masing setiap karakter akan lalui macam-macam benda dalam kehidupan dia orang untuk dia orang membesar. Dia orang akan belajar macam mana nak deal dengan kekecewaan, macam mana nak deal dengan dia orang punya dengan desakan daripada parents dia orang sendiri, macam mana. Dan paling best lagi aku rasa diorang belajar macam mana nak handle hidup diorang. Sebab cerita ni bermula dengan umur diorang awal 20-an. Dan macam mana diorang nak go through early 20s to 30s. Dan normally bila orang yang early 20s ni, diorang try nak find diorang punya life. Apa yang diorang nak buat dalam hidup diorang, apa kerja yang diorang nak buat, apa kejayaan yang diorang nak pilih. Diorang masih lagi mencari. Masing-masing masih lagi mencari apa diorang punya purpose of life. Kita sendiri, dan baik kita, aku masukkan aku, melalui aku punya early 20s dengan bermacam-macam cabaran, macam-macam benda yang aku personally lalui. Dan dalam Friends ni juga aku belajar yang kita kena ada, aku dah cakap macam video sebelum ni, kita kena ada support system yang bagus. Dan dalam cerita ni support system yang diorang tonjolkan ada dua level lah. Satu, kita punya family sendirilah, kita punya parents, kita punya adik-beradik and everything. Tapi kadang-kadang kita tak rapat dengan family kita sendiri. Kita akan cari kita punya second family. Dekat situlah masuk kawan-kawan kita. Kita punya close contact. Kita punya kawan-kawan baik kita lah. Yang masuk air dengan kita, yang gila-gila dengan kita. Diorang ni lah yang akan angkat kita bila kita jatuh. Diorang lah yang akan tendang kita bila kita jadi malas. Diorang lah yang akan tarik kita bila kita jadi bodoh. And favourite character aku pula is Chandler, lakonan Matthew Perry. Kenapa aku cakap Chandler ni aku punya favourite character? Sebab pada aku dia seorang yang genius dan sangat-sangat kelakar maknanya dalam ni. Dan dia punya kelakar pula adalah sangat-sangat sarkastik. Dia seorang yang sinis. Oh, that's great. With my luck, that's gonna be him. Him, Ross? Nope. Him, 253. His eyes are on the sparrow. My parents got divorced. That's when I started using humor as a defense mechanism. Dan pada aku orang yang sarkastik ni, dia macam aku cakap tadi, dia ada point of view yang sangat-sangat berbeza daripada orang lain. Dia akan view serta-serta benda tu menjadi kelakar. Dalam situasi yang serius, orang yang sinis dan sarkastik ni, dia akan cari bahan yang lawak. Dan bahan lawak yang dia buat tu sebenarnya adalah untuk menutup diri dia ataupun shield diri dia daripada menghadapi benda tu lah. Untuk dia punya cover lah, senang cakap kan. Dia nak cover daripada malu ke apa ke, dia akan jadi menyindir lah. So, macam kita lah. Sebenarnya sindiran ni adalah satu bahan lawak. So I thought Joey and I would be okay once we hung out, but it's like we don't even know how to be with each other anymore. I know it's tough now, but things will get better. How do you know that? What if it just gets worse and worse and worse to the point where we can't even be in the same room with each other? I'm not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment? Some cheese. Lagi satu, kenapa Chandler ni aku punya favourite character, sebab dia seorang yang pada aku dia stable. Dia dah ada kejayaan dia sendiri, and even though in the middle of the series dia tukar career, tapi sebenarnya dia tahu apa yang dia nak buat dalam hidup dia. Dan aku sangat-sangat boleh relate dengan benda tu. And the other one is that dia sentiasa mencari the one. Dia sentiasa mencari someone untuk fulfill dia punya hidup lah. Dia ada backstory dia sendiri. Dia ada sejarah hitam dia sendiri. Dan siapa yang tak ada. And aku rasa the best thing is that dia jumpa dia punya love of his life, which is Monica, kawan baik dia punya adik.
Dia orang end up kahwin and then ada baby sama-sama. Benda tu mengajar aku yang sebenarnya kadang-kadang cinta tu ada depan mata, walaupun kita tak nampak dan walaupun kita mencari someone yang sangat-sangat jauh, tapi kita tak sedar kadang-kadang benda yang kita nak tu ada depan mata kita. And finally, aku rasa this particular sitcom dia mempunyai penutup yang sangat-sangat best. Aku sangat-sangat berpuas hati dengan penutup ni berbanding sitcom yang lain. Contoh How I Met Your Mother, New Girl punya penutup, Community punya penutup. Diorang punya penutup ataupun last episode diorang sangat-sangat tergantung. And aku rasa Friends punya penutup is something yang kita semua boleh setuju lah. Kita semua boleh terima. Sebab apa? Dia habiskan series ni dengan satu feel good moment di mana setiap karakter dia dapat apa yang dia nak. Dan growing up karakter tu tak mati dekat situ. Kita boleh imagine sendiri macam mana lepas habis series tu Chandler dengan Monica akan pindah rumah. Diorang akan bina hidup diorang dekat tempat lain. Ross dengan Chandler pula Ross dengan Rachel pula end up get back together. Lepas tu dan mungkin diorang akan kahwin, kita tak tahu. Mungkin Ross akan bercerai lagi sekali, tak tahu. So untuk Phoebe dengan Mike pula, diorang baru je kahwin dan diorang akan menjalani kehidupan perkahwinan diorang pula. And then Joey pula lepas tu dia akan teruskan adventure hidup dia untuk mencari dia punya the one juga. How you doing? How you doing? Oh, please. Hey, how you doing? So dia Joey pula dia ada spin-off cerita dia sendiri. Dia ada sitcom dia sendiri. Lepas habis Friends, dia ada sitcom dia sendiri. Tajuk dia Joey. Tapi Joey tu dia run lebih kurang dalam 2 season je. Lepas tu Warner Brothers potong lah, tak nak lah. Jadi tak best lah. Sebab dia nak try compete dengan, dia nak tarik sikit kehebatan Friends tu masuk dalam Joey. Tapi benda tu tak boleh nak carry apa yang Friends dah buat. And then speaking of Joey and continuation on Friends, Friends Reunion yang ditayangkan pada 27 bulan hari tu, dia tak tape satu episod sambungan. Dia tak tunjukkan kita sequel apa yang jadi. Tapi apa yang diorang buat is something yang aku rasa sangat-sangat kita sebagai peminat Friends berpuas hati lah. Aku personally aku sangat-sangat puas hati, even though aku agak terperanjat dengan ada beberapa perkara yang diorang reveal dalam tu yang tak ada siapa sangka. Sebagai contoh, sebenarnya David Schwimmer yang melakukan watak Ross dan Jennifer Aniston yang melakukan watak Rachel, diorang sebenarnya suka each other during the first season and second season, and then after that diorang diorang tak carry on diorang punya apa yang diorang rasa tu. Diorang ada feeling towards each other, tapi diorang tak bawa benda tu ke next level. Sebab aku rasa diorang ada tahap professionalism yang tinggi lah. Sebab diorang tahu diorang tengah bekerja, and then diorang tak nak kacau dia punya momentum kerja. Diorang tak nak kacau dia punya dynamic bekerja sebagai satu team tu. Diorang 6 orang ni sangat-sangat rapat off and on camera. So benda tu yang akan jadi lagi menarik untuk tengok cerita sitcom ni. So pada korang yang belum tengok lagi ataupun tak pernah tengok lagi Friends punya sitcom, aku carakan korang pergi tengok dekat Netflix. Sementara dia masih ada lagi dekat Netflix Malaysia. Korang boleh tengok Friends. Dia ada lebih kurang dalam 236 episod. Tak termasuk dengan reunion. Reunion tu satu episod je, tapi lebih kurang dalam sejam lebih. So korang boleh tengok satu episod dalam setengah jam, and then satu season ada dalam 12 episod. So korang boleh tengok lah. Aku rasa korang boleh habiskan masa lockdown ni dengan tengok cerita benda tu lah. And kalau korang tak tahu apa nak buat, buka Netflix and then tengok Friends. Hopefully korang akan enjoy tengok sitcom yang aku cadangkan ni, dan aku harapkan korang boleh dapat nilai-nilai murni ataupun something good daripada sitcom ni yang akan korang boleh apply dalam korang punya life macam aku buat. And itu saja daripada aku, screen review untuk kali ni. So macam biasa, korang boleh like, share, komen dan subscribe Enok Production. So jangan lupa tekan loceng tu, so korang tak terlepas video-video kita orang. Kita orang masih lagi post video
minggu sekali, walaupun PKP, walaupun lockdown, walaupun apa, insyaAllah kita akan tetap buat video. And korang komen dekat bawah kenapa korang minat Friends, dan kita akan start conversation. Aku akan personally balas setiap komen yang korang komen lah. Itu je daripada aku. See you guys in the next video, hopefully, if I'm still here. So bye bye.